Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada pagi ini. Malam sama sebab pagi Seni ya pagi. Orang lain malam belaka. Pada pagi yang hening ini, pagi yang sejuk. Alhamdulillah kita dapat juga hadir solat subuh berjamaah. Satu ganjaran yang besar oleh Allah Ta'ala. Man ghada ilal masjid waraha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Barang siapa yang dia berjalan ke masjid pagi-pagi dan petang-petang. Kita ulang acak kali hadis ni tak apa, motivasi kita. Barang siapa yang berjalan dengan susah payah pagi-pagi dan petang-petang kepada masjid, dengan keadaan susah payah, bangun pagi sejuk, lawan selera kita, nafsu kita nak duduk rumah, nak sembahyang rumah sedap, tidur lagi sedap lagi, maka kita bangkit juga, maka a'addallahu lahu nuzulah minal jannah, maka dibinakan mahligai tempat kediaman dia di dalam syurga pada hari akhirat. Kullama ghada waraha, selama mana dia ni duk buat kerja tula, itulah selama mana dia duk pagi-pagi petang-petang ke masjid, pagi-pagi petang-petang ke masjid, pagi-pagi petang-petang ke masjid. Zuhur asar tu mari jugalah. Maksud dia nya, lama kata pilih pagi dengan petang sudah. Petangnya gorik. Isya tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada. Zuhur asar gorik mari jugalah maknanya. Besarnya ganjaran tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala beri, Nabi sebut pada hadis ni, ganjaran kepada kita. Allah Ta'ala sediakan kediaman, rumah. Kita nak buat rumah atas muka bumi ni, lah ni tak ada 100,000 kali nak buat. Kecil-kecil pun nak 100,000 dah. Rumah mesra tu pun 50,000 dah. Tu pun buat tak bergadang mana. Tengok orang tua tak. Payahnya rumah ni. Ni Allah Ta'ala buat rumah ni, sedia rumah ni akhirat ni. Buat rumah kita ni akhirat, sedia rumah. Baik tuan-tuan, daripada sambungan kuliah kita pada perbincangan kita, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh pengarang rahimahullah, daripada beberapa contoh kita tengok contoh kenapa kita kena beriman kepada Allah, dalil daripada sumber-sumber Al-Quran dan Al-Hadis yang perutusan nabi-nabi, rasul-rasul, khususnya sebab diutuskan nabi-nabi, rasul-rasul kerana mengajak manusia, setiap umat dia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perutusan rasul sebenar. Dan daripada beberapa ayat Al-Quran disebut dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya dalil Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita ulang balik sekali lagi lah ayat ni, dalil daripada firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, perintah Allah mengajak, menyeru manusia hamba dia melalui rasul-rasul, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Yang mana Rasul pun beriman kepada apa yang diturunkan. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada baginda. Nabi kita pun beriman. Bukan kata Nabi ni dah mentah-mentah dia rasul kan. Dia tolak rasul-rasul dulu tak. Maknanya Nabi sendiri pun, Rasulullah sendiri pun beriman kepada rasul sebelumnya. Sebab dia ajar kepada umat dia, kita ni, supaya beriman kepada semua jumlah rasul. Dia panggil amanar rasul. Dalam ayat kita baca dalam wirid tu, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Berimannya Nabi beriman kepada para rasul-rasul dan semua sekali orang mukmin. Mukmin wal mu'minun kullun amana billah, semuanya sekali beriman kepada Allah. Kullun amana billah sampai akhir. Jadi dia kata berimanlah kamu kepada Allah, pada Rasul, pada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul, dan beriman kepada kitab yang terdahulu, kitab Taurat, Zabur dan sebagainya. Dan barang siapa yang kufur, wa man yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, tak beriman, tak si nak beriman, tak si nak kenal Allah, Rasul dah hantar dah, dia bantah Rasul, dia lawan Rasul, dia canggah Rasul, yang katanya Rasul ni mari ni buat serabut, mari ni nipu belaka, semua ni nipu belaka, kaki nipu, nak ajak orang suruh kenal Tuhan. Kita sembah dah ni, aku bukan duduk saja-saja, ada Tuhan dah. Tuhan aku ni, Tuhan datuk nenek kita ni, tak percaya ke datuk nenek kita. Dia buat Tuhan bukan main tu dia buat. Kita nak lepang dengan gitu Tuhan tu nenek kita. Buat penak-penak lelah ukir-ukir ke apa, pahat lagi nak boleh kau sudah seko-seko tu Tuhan tu. Sore-sore Tuhan tu bukan senang. Diukir, dipahat, direka ni. Inilah pandai cukup dengan ni sembahannya. Apa lagi lah mari cerita Tuhan lain, Tuhan bagi tak nampak lagi. Ni hak nampak cokoh dah ni. Depan ni. Itulah umat-umat jahiliah dulu. Inilah kerja Rasul. Dia dihantar bagi setiap umat tu supaya menyembah akan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kepada kitab, para rasul-rasul dia, kufur kepada hari kiamat, tak nak beriman adanya hari kebangkitan, maka Allah Ta'ala kata inilah golongan yang sesat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, inilah golongan yang sesat, yang dia ni sesat habis-habis jauh, tak boleh nak balik. Sesat dia ni Allah Ta'ala kata tak boleh nak kembali dah. Tak jumpa jalan nak balik. Ni mutung tuan-tuan. Kita berada dalam rahmat Allah, kita berada dalam iman yang Allah Ta'ala beri, iman wal Islam. Kita ni ada iman, jadi juga nikmat Islam. Lagu mana pun orang Islam, lagu mana pun orang beriman ni dia beriman kepada Allah dan semua perkara-perkara yang dia beriman tu, dia boleh balik. Dia buat benda tak comel, dia sesak sikit pun dia terlanjur pun dia balik. Dia jumpa jalan. Ini penting. Ini utama sekali. Jumpa jalan. Dia kenal lagi jalan. Dia kenal lagi masjid. Masjid ni jalan lah ni. Lalu masjid ni aku ni lama dah tak singgah masjid ni. Allah laranya sangat aku ni duk pergi mari. Berasa-rasa 6 bulan ada dah.
Rasa-rasa ni bulan ada dah aku duduk gemari depan sujud ni, ya Allah. Lagu mana lah aku ni. Maaf pun tak mari dah. Lama ni. Tengok. Dia tengok kubur tu, tengok lambai masjid tu, dia kenal. Di situnya tandanya syiar Islam, di situ nampaknya dia ni ingat kepada Allah. Sebut juga. Mari sakit, mari degung, rebosan agak. Allah disebut, tengok. Semayang tak? Allah dah kata. Tengok. Tu penting. Maknanya dia ni dah lari jauh juga dah. Tak. Tapi jalan dia ni terbuka lagi. Dia boleh balik lagi. Ni orang kafir ni tuan-tuan. Orang tak beriman, orang kufur ni, Allah Ta'ala kata dalalan ba'ida. Dia susah-susah semati. Bila dia susah, tak boleh nak balik lah. Gelap guguk, tak ada. Tuhan tutup tu. Terhijab. Terdinding. Tak nampak langsung. Tak nampak langsung benda yang dia ni Rasul dah ajak, yang orang ni Rasul suruh beriman kepada Allah, langsung dia tak nampak. Kelak habis. Dia nampaknya dunia dia. Dia nampaknya kekufuran dia. Dia nampaknya patung-patung sembahan dia. Itulah sesaknya dia ni. Sampailah dia ni kekal dalam neraka. Nauzubillah. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gesaan supaya kita kenal Allah. Lagu mana Nabi kata kul amantu billah. Ni pengakuan kita. Pengakuan kita kepada Allah. Kul, katakanlah, wahai umat aku, aku sendiri pun beriman. Kul, Nabi sendiri pun katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Kita dah ulang, amantu billah, aku beriman, aku percaya kepada Allah. Summastaqim. Nabi sebut kena istiqamah. Kita kena mengekalkan pengakuan kita, syahadah kita, lidah kita tu, kita kena kekal. Mengekalkan. Bagaimana cara kita nak mengekalkan akidah, mengekalkan pengakuan kita dengan kita laksanakan perintah. Kita buat perintah ni kekal tu. Ini yang Nabi Gesa sebut pada hadis. Kita tak baca ni pun tak apa. Kita tak pernah dengar pun hadis ni pun tak apa. Tak apa, maksudnya tahu dah. Kita buat syahadah, kita kekal dalam amalan mukmin, amalan Islam. Kita Muslim. Itu yang panggil istiqamah. Kita tahu maknanya istiqamah tu gapo. Gapo benda istiqamah? Maknanya maintain dia panggil. Kita ni maintain dia panggil, bahasa orang nego. Dalam satu-satu benda yang kita buat. Kena rajin. Ayyutqina. Kita kena tekung, kita kena rajin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak rajin dalam bab ibadat ni, payah selalu. Payah. Nak mari rajin ni, dia kena buat secara berulang kali dulu. Buat ulang, lepas ulang. Akhirnya Allah Ta'ala campur dalam hati kita ni. Allah serunya kalau kita tinggal sewaktu ni tak rasa rugi sangat, tak ada mari sejid. Tinggal siapa kau 3-4 waktu kat Allah. Berapa hari ni tak ada sejid menang. Kita terasa kalau semayang tak jemaah pun kita terasa Allah ruginya. Besarnya kerugian yang kita tanggung. Jangan kita rasa ruginya, Allah aku tak ada gini, dia makan gula. Orang kata cerita sedap lah gula rumah dia. Rugi lah tu, tak apa. Barang boleh mari lagi. Rugilah tak boleh jumpa, rugilah tak boleh pergi program tu. Itu benda kehidupan, benda dunia. Benda dunia ni tuan-tuan, dia disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Benda yang kita ni kena korbankan dia untuk nak dapat satu nilai yang mahal hari akhirat, disebut oleh para alim ulama. Ramai berpuluh-puluh ulama menyebut tentang kehidupan kita dunia ni, kita nak bayar. Nak ambil dunia, kita bayar untuk akhirat. Jangan orang guna dunia ni nak makan dunia saja. Ibarat banding dia seperti bandingnya tuan pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Qadim Mandili, dia kata kita nak beli satu permata yang mahal harga dengan nilai seria. Nilai seria pun dia suruh sayang lagi nak beri orang. Dia nak tu benda mahal. Permata yang indah, permata yang mahal.
tuan permata kata serial je harga. Serial tu dia ketal lagi nak bayar. Nak bayar dia ni sayangnya dengan dunia dia, sayangnya dengan nilai serial. Begitulah tuan-tuan, kita nampaknya ganjaran akhirat ni disebut oleh Syekh Qadir. Nampak ganjaran besar kehidupan hari akhirat. Dan memang betul pun, memang sahih. Dijanji oleh Allah, Rasul pun sebut benda-benda ni kita akan dapat di hari akhirat. Besar sangat kelebihan dia. Apa kita sayang nak bayar dengan dunia kita? Sebab apa? Saya nak buat kopi 10 riyal. Ketal tangan. No. Ni sayang. Sayang kita nak melepaskan dunia kita untuk dapat akhirat. Aku kata ulama, tak sayang. Dunia kita lepas. Kita lepas dia, kita lepas. Mana kata lepas tu? Kita letakkan dia, kita laburkan dia, kita beri tempat dia hak yang sebenar. Oleh kerana tu tuan-tuan, kita dapat nilai dia hari akhirat. Kita bayar tu dengan dunia. Kita bayar dengan benda yang ada pada kita, milik kita ni. Kalau orang sayang dalam poket dia, sayang waktu beg. Nak masuk dalam satu tabung contohnya lah, tabung masjid kita. Bagaimana dia nak mendapat habuan hari akhirat yang besar? Tak akan dapat tuan-tuan. Macam mana dia dapat hak dalam poket pun saya nak beri. Nak sedar. Begitulah tuan-tuan. Allah Ta'ala janji kepada kita, kita lepaslah. Itu dia panggil istiqamah ni. Tanda kita beriman kepada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Nabi sebut, dia kata manusia paling bahagia. Kita nak manusia ni biar jadi orang bahagia. As'adun nas, sebahagia-bahagia manusia. Manusia yang digelarkan sebagai dia ni benar-benar dinamakan bahagia. Jangan kita silap pengertian bahagia. Hamba tak apa dah ustaz, syukur alhamdulillah lah ni nak banding supaya mula kak. Boleh makan molek, boleh cari makan, boleh buat rumah tempat tinggal. Mayat dak, puasa dak, syukur. Ramai orang sebut gitu dak. Syukur dah ustaz. Lemah dah. Nak banding mula kat payah lah. Cari makan payah. Sebab pendek semua. Mayat band apa sejik tak mari. Orang tak mari syukur lagi tu. Tak panggil syukur. Tak menepati syukur lagi. Tak menepati bahagia lagi. Bahagia berapa lagi tu? Ada rumah, ada keluarga, ada anak bini, ada kereta, ada tanah air. Tak bahagia. Tak padan lagi. Lepas tu dalam pepatah lain dia sebut, manusia ni bila bahagia, antara ciri kebahagiaan dia dapat al-mar'atus salihah. Baru bahagia. As'adun nas arba. Bahagia manusia ada 4 perkara. Antaranya al-mar'atus salihah. Pasangan dia tu salihah. Kalau isteri pun dapat suami yang soleh lah. Dapat suami yang soleh. Zauj dia tu, suami dia. Kalau kita ni zaujah kita tu solehah. Isteri kita solehnya dia. Amalkan ajaran agama, sembahyang, puasa, akhlak bagus. Itulah solehah. Bahagia. Acu tuan-tuan kalau isteri kita ni tak solehah. Tak usah kata bahagia lah. Serabut serabut. Memang serabut lah. Sumak jadi kita. Gelik rumah main pukul 7 tak bangun lagi. Kita klik sejik, nak bangun main lagi dah. Malah masa hari ni serabut dah. Bahasa budak ni. Bahasa budak ni dah. Bahasa kakak ni nikah dengan aku. Semaya subuh pun tak sih. Contohlah bukan hak kita duduk dalam ni. Hak dalam ni. Dah. Dia tak mari pun dia semaya dah. Bak puan ni dia tak semestinya mari masjid dia ni. Kita nak kena mari masjid. Isteri kita tak apa tak mari masjid. Dia orang puan ni dia tak ada gesaan besar atas dia mari jemaah masjid ni, kita kena mari. Ni kita duk kait dengan dia apa? Dia terbalik kut benar pula kat bini lagi masjid. Bawa kereta subuh-subuh hari.
Untuk lelaki tak pergi. Terbalik barak ni tuan-tuan. Kena beki sikit, kena pusing sikit. Bini pagi-pagi keren buka pagar, start kereta pergi sejik. Klik pukul 7 cerah ni ada ustaz kuliah lagi. Sore-sore gedi. Duduk lelaki di mana? Maya rumah. Masya-Allah. Nah, tak jadi lagu tu. Biar kita mari masjid. Isteri maya rumah tak apa. Kalau ada lapan marilah juga. Kelapannya mari dengan kita. Tak lapan tak usah mari. Sibuk dengan anak kecil. Tak usah mari. Dan dia kata lagu mana bahagia? As'adun nas bi syafaati, syafaat baginda, syafaat aku. Nabi kata orang paling bahagia orang dapat yang beroleh syafaat aku hari kiamat. Allah akbar tuan-tuan. Tabarakallah. Orang paling bahagia. Tak ada dah Nabi kata hari akhirat dia akan mendapat syafaat daripada aku, itulah orang yang bahagia. Kalau dia tak dapat syafaat aku hari akhirat, celaka. Nauzubillah tuan-tuan. Kita nak jadi orang bahagia hari akhirat, dapat hak yang Nabi janji kepada kita, syafaat dia tunggu kita. Yang dia ni syafaat Nabi, dia menyelamatkan kita daripada api neraka di hari akhirat. Susahnya huru-hara di hari akhirat pada masyarakat, tuan-tuan. Ni baru dapat syafaat. Syafaat baginda di hari akhirat, kita dapat minum daripada air, daripada haud, daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak boleh minum air kolam Nabi, duka cita lah. Rugi besar hari akhirat. Bukan semua boleh minum air kolam ni, tuan-tuan. Ni kolam Nabi. Inilah dia panggil. Maka siapa dia? Yang Nabi kata yang dia ni boleh syafaat dia hari akhirat. Orang yang melafalkan kalimah La ilaha illallah. Ini disebut hadis pada tu ya. Tambah Muhammadur Rasulullah pun tak apa. Tu kalimah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya apa? Maknanya orang beriman. Maknanya setiap orang yang beriman kepada Allah, dia akan dapat syafaat Nabi. Tak kira siapa dia, bagaimana dia, rupa dia, asalkan dalam hati dia mati dengan kalimah La ilaha illallah, dia akan dapat syafaat. Dia tak kira, dia tidak bicara, tidak bincang bagaimana dia lepas dia kalimah La ilaha illallah, dia ni perangai perangai huduh pun ada. Tapi bila-bila huduh pun La ilaha illallah. Tengok tak cabut lagi. Iman di dada dia, tuan-tuan, tak cabut. Tapi gitulah kita nak beritahu, dia kata sumastaqim. Iman ke dia kena jaga, iman dia kena pelihara, kena subuh. Oleh sebab itulah adanya dakwah. Oleh sebab itulah adanya nasihat. Oleh sebab itulah adanya teguran, didikan, tazkiyah terhadap kita, tuan-tuan. Kalau tak dididik, tak ditegur, tak dinasihati, itulah iman tu jadi turun-turun. Sebab tu iman dia ada peringkat tinggi dan rendah. Iman itu ada tinggi dan rendah. Iman itu turun dan naik. Turun dan naik. Dia berubah. Hari ni tinggi, esok belum tentu lagi tinggi. Betul. Hari ni kita dapat 80%, esok mungkin 60% saja. Al-iman yazid wa yanqus. Dia naik dan dia turun. Dia meningkat dan dia menjunam, jatuh. Jatuh, tuan-tuan, down orang panggil. Waktu dia naik tinggi. Allah, macam saham juga. Orang ngaji saham, orang nego dengan saham, tuan-tuan. Orang nego dengan saham ni, tuan-tuan, memang dia perhati hari-hari, dia ngaji hari-hari. Dia tak tinggal TV depan dia. Dia tengok orang dalam TV, orang ngaji saham, orang belajar, orang nego saham, telenggok depan TV tu. Siapa orang panggil tak paling. Tengok butir-butir tu baca ni kan. Zoom dekat. Ni pitih ni. Kenapa tu? Kerana pitih ya. Kalau dia tak cara kawan tu ke saham tu, jeng pitih dia. Okey, aku melabur banyak tu. Dalam bursa saham tu. Dalam syarikat tu. Kalau aku tak cara benda tu, lagu mana pitih aku rugi. Ni tuan-tuan. Inilah kita nak cara-cara benda yang kita buat.
dengan kalimah ni, dengan ibadat, dengan ketekunan kita dalam perkara yang kita ni lakukan amal soleh, maka kita nak melonjakkan keimanan kita. Caranya iman melonjak dengan ibadat. Iman tu naik. Dengan jemaah kita, dengan solat kita, dengan hadirnya kita ke masjid, dengan istiqamahnya kita dalam perkara baik, dengan tilawah Al-Quran kita. Dia panggil Yazid, dia naik sama. Melonjak sama naik. Kita duduk tu, sehari kita naik sama. Allah Akbar, Tuhan. Kurang dah kita dah. Tak ada jemaah hari ni. Kemarin sehari-sehari tak baca Quran langsung. Ya tu. Kita tak khabar ya tu. Kadang-kadang. Lepas tu kalau kita sedar, astagfirullahalazim. Bapa tak? Ya Allah, aku tak baca Quran hari ni. Ada kadang-kadang terlupa terus. Tak? Mungkin Allah Ta'ala je boleh ganti. Tak? Tuan-tuan. Tak? Hak lupa terus tak apa. Tak buat lupa-lupa. Buat lupa. Nah. Buat lupa kan? Ingat dah. Tak? Sibuk kita ni tuan, sibuk kita ni sibuk dengan kehidupan akhirnya. Tak apalah. Tak usah baca Quran hari ni. Tengok. Padahal kita, apa salah kita ambil sikit pun tak apa. Bacalah sekadar mana kita boleh baca. Tak ada lagi sibuk Allah pergi mari urusan nego, urusan keluarga, urusan macam-macam urusan. Telefon ada. Dalam telefon tu install lah Al-Quran tu. Duduk ala kereta tunggu siapa dia anak sekolah pagar tu kat buku kat baca lah 2-3 ayat di telefon tu tak apa. Tak ada wuduk pun tak apa. Kurang sikit pahalanya, sebab kita tak pegang naskah Quran. Bila kita pegang naskah Al-Quran tu ganjarannya besar lagi. Pegang saja dapat pahala dah. Sama telah lagi kita buka tuan-tuan, sama telah lagi kita baca isi kandungan. Pegang saja tu pun tuan-tuan ada ganjaran besar. Tak? Patut kita baca Quran ni boleh tak? Naskah dia tu Quran. Kalau habis tak dengan telefon. Patut kita tengok orang duduk masjid tu bokok tu dah. Kita kena husnuzon lah juga. Hari Jumaat pun dia main. Dia ngaji Quran tu. Jangan kata orang main. Sejik baca WhatsApp lagi kot. Dia main Facebook lagi kau. Kita kena husnuzon juga. Kadang-kadang tu email pada dia kok. Tu email. Tak tahulah kita betul nak jadi gendak orang. Marah orang. Dia main kau dia weh. Dia tu sejik. Kita seko baik lagi lah. Oh baguslah. Dia baca Yasin tu. Baca Yasin dalam telefon. Habis-habis dak tuan-tuan tak ada Al-Quran dalam telefon. Bacalah mulut kita. Baca surah-surah mana? Atas kereta surah Ikhlas, surah Al-Falaq, Tabbat Yada. Hebat tuan. Mudah gitu. Terus sambil duduk bawa kereta, bawa motosikal, bacalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tuan-tuan. Ni langsung tak ada ni. Kenapa tak langsung tak ada? Alasan mana lagi tuan-tuan? Ada ke alasan kita nak cerita, nak royak pada Allah esok hari akhirat? Aku tak ada masa ya Allah. Baca Quran pun tak ada. Baca atas motosikal pun. Baca duduk atas batas padi pun. Bacalah duduk atas pokok rambutan pun. Boleh baca. Tuan-tuan, mudahnya kita baca. Sama telah kita duduk mengadap atas tikar sejadah, atas kursi dalam masjid. Itu lagilah. Kita fokus betul-betul. Kita lapangkan betul-betul masa kita nak membaca Al-Quran. Itu bukan kita tak lapang. Kita ni dalam keadaan kita tak sempat berada dalam suasana yang kita sebut ni. Maka kita rebut juga. Kita tak usah beri ketinggalan. Sebab apa? Ini pun antara syafaat besar hari akhirat. Ini Nabi sebut syafaat dia kalimah la ilaha illallah. Tapi Al-Quran ni syafaat juga saya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan hadir di hadapan kita di pada mahsyar tuan-tuan sebagai li ashabi, syafi'an li ashabihi. Dia mari sebagai sahabat kepada kita tuan-tuan, sahabat kita. Allah Akbar. Dia mari sebagai sahabat.
Maknanya dia yang membantu kita dalam kita susah hari akhirat pada mahsyar. Dia bantu kita. Bila Al-Quran bantu kita tuan-tuan hari pada mahsyar, hari akhirat, dah kita malah baca apa? Tak percaya kepada janji Allah Ta'ala, janji Rasul. Tak percaya tuan-tuan. Kalau kita kata tak percaya, mana kalimah la ilaha illallah? Kalau kita tak percaya, mana yang kita syahadah, kita yakin Allah Ta'ala ada di hati kita, dah kita yakin dah. Dan bila yakin adanya hari pembalasan kita akan dibangkit hari akhirat, kita buat, baca. Ni janji Rasul. Allah baca tuan-tuan, tak rugi kita. Nah, lepas tu kita ayat, payahlah. Betul, berat sangat nak baca Quran dia. Bukan berat? Berat. Oh, nak buka dengan Allah susahnya. Sikit nak buka. Kalau orang boleh baca siapa satu juzuk tu, masya-Allah, tabarakallah lah tuan-tuan. Hebatlah, betul. Dan saya pun nak kongsi untuk diri saya juga. Mata tuan-tuan, kita ni dunia ni bila kita banyak membicarakan, kita pegang dunia, kita akan malah kepada akhirat. Betul malah. Orang pergi umrah, pergi haji tuan-tuan, cara dunia lagi. Tak habis-habis. Padahal tinggal lah dunia. Dia kata pergi umrah 11 hari je. Tak ada siapa molek. Turun kapal terbang siapa aku Madinah kau dak. Assalamualaikum mana? Kereta-kereta tu panas enjin lah adik weh. Subhanallah. Tak sedap cara lah benda tu. Cara kau fokus nak ibadat tu. Kereta janganlah apa pesan dah kena start enjin hari-hari. Kereta baru beli tu. Buku molek. Jangan tinggal dunia tuan-tuan. Tinggalkan dunia. Jangan duk fikir hak dunia. Tu panggil benda dunia. Adalah orang uruhnya. Tak sedar rusing lah. Hilang kau dia, kau sikitnya manfaat dia, haus sikit kau biarlah. Sebab kita nak tukar dengan akhirat. Ni duk sibuk, duk tempat ibadat pun, duk sujud pun lagi sibuk lagi. Tinggal sementara. Bukan semestinya orang bawa telefon tu sibuk lagi dengan dunia. Ni duk masuk masjid tu telefon lagi, hanai kau lagi. Tinggal sementara. Tinggal dalam kereta kau. Kalau orang naik pun kita tak cara hal dunia dengan dia. Kita ambil manfaat pedah dengan dia tak apa. Ni kita salah guna. Orang muda tu salah guna. Salah menggunakan dia. Masya Allah tuan-tuan. Ambo nak kongsi dia kata contoh pengalaman dak. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah tuan-tuan dak. Kita tengok kesungguhan orang-orang ibadat. Kita tengok sini Tuhan beri pada kita Allah orang bahasa lain, orang apa gini ibadat dia tuan-tuan dak. Sayang kita duduk hotel sekali, duduk sahabat kita sebuti maktab ko, masya-Allah tuan-tuan dak. Kita kalau kena game oleh maktab kita, baguslah. Tak? Kita ada sokongan, motivasi. Kalau pakai nak tidur belaka berat kita. Pak kita nak tidur etik. Tak? Tuan-tuan tak? Ambo pergi haji tahun apa ingat dah lepas tu, maktab 74. Tak? Ambo royak ke saing-saing, ambo panggil bini, isteri sebelah, bilik sebelah je. Hotel Tabung Haji dah. Pukul 10 tuan-tuan, kita turun masjid. Tak seduklah hotel. Duk agapo dia hotel. Tak mewah mana pun hotel Tabung Haji ni. 5 orang sebuti bilik duduk. Katil rapat-rapat. Mewah kat kita lagi. Tempat orang ramai kan. Kecuali kita pergi dengan harga 100,000 tak apa lah. Dengan hotel dengan pakej 100,000 boleh lah. Duduk hotel Menara Jam tu. Pukul 10 kita tu lah tuan-tuan. Nak maya Zuhur. Amba pergi pukul 10 Zuhur. Amba tak balik lah. Balik esok hari. Subuh ni abang balik. Beli pulut kering depan hotel, beli nasi kabu, beli apa gini. Makan-makan lu kenyang-kenyang, rehat tidur mata. Lepas tu turun, galah beg. Amba isi penuh dalam beg. Dengan lima, dengan epa, dengan wah kemur, dengan air teh, air kopi ada belakang. Galah dalam beg. Lepas semua alhamdulillah. Askar dia tak pernah pegang. Ketak dalam beg apa. Dalam beg. Kita masuk tu kita carilah. Penjuru kita duduk sama. Tak jauh dengan isteri. Zuhur, asar. Asar rehat mata. Kita pergi duduk buci mana janji dah dengan isteri kita. Pergi duduk situ cokor dua orang ni kat. Buka jabir kita, makan roti, cicuh air teh. Pergi tandah ke apa gini. Situ je. Ulang alik ulang. Tandah bawah dia. Lepas tu, gapo? Di situ lah kita. Lagi ke mana?
Kan lama dah kita nak pergi haji, nak pergi umrah, nak buat ibadat. Apa kita nak fikir hal dunia lagi? Tak. Duk hotel, duk tidur, sedap tidur, buja-buja, apa 5 jam tidur, apa dia tidur. Baik kita di masjid lah. Ramai sangat orang di masjid. Apa? Kerja. Buka Quran baca. Biar kita boleh khatam siapa 3-4 kali. Semayanglah tua-tua. Di masjid dia haram tak ada waktu. Tak ada waktu haram. Semayanglah nak semayang. Atas rajin. Habis-habis duk kita rehat ya. Duduk atas kursi, duduk nyandar dinding, cari bucu-bucu, pergi awal tasbih. Zikir, tasbih situ. Contohnya tuan-tuan. Nah. Kita tengok begitulah juga kawan-kawan kita, sahabat kita, bangsa lain begini, masya-Allah tuan-tuan. Tabarakallah. Kalau dia ni mari ke Makkah, dia buat ibadat seperti tuan-tuan. Kita tak setanding dia lagi kadang-kadang. Tak setanding lagi kadang-kadang orang-orang bangsa lain semayang. Ibadat dia. Nah, kita nak tiru tu duduk Allah. Cemburunya aku tengok ibadat dia. Cemburunya aku tengok ibadat kawan-kawan aku, sebilik aku, semaktab aku, sekapal terbang aku. Nah, kita kena cemburu tuan-tuan. Habis doa kita pun pergi tawaf. Nah, habis-habis kita tawaf secekak, kita pergi tawaf. Tawaf saja-saja. Ya. Tak si baca Quran, tawaf lah. Tawaf tu kan. Tuan-tuan. Gitulah. Bak kita apa nak cara dunia lagi. Hello, mana tanya saya rumah nego buat suka galak-galak nego mana. Nah. Bah selfie pula. Aku duduk sini ni. Sibuk. Selfie dah sekeping tu. Nah, beri ke orang rumah, anak beranak rumah nak tengok tak apa, tak salah. Ambil gambar sekeping sihat alhamdulillah. Ataklah kabar berita tak salah, nak laporkan berita kita berada di sana sihat alhamdulillah, sampaikan salam lah ke rumah tak apa, tapi tak sedar jaralah hak padi, hak kelapa sawit, apa tak sedar jaralah tu. Hak kelapa sawit, hak padi, hak apa orang rumah lah uru. Masya-Allah tuan-tuan. Betul tak? Betul lah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan begitulah. Supaya kita mari sini. Tak, sikit kita. Mari hari ni hari Jumaat. Kita mari hari Jumaat, kita mari setengah jam awal. Susah kalau kita nak mari setengah jam awal. Payah sangat kalau kita nak mari awal sikit daripada waktu Jumaat. Payah sangat pun. Tinggal sementara anak bini rumah. Anak kena bawa. Kalau lelaki lah, kena royak lah kata. Tinggal sementara kehidupan kita. Mari ke masjid. Naik ke masjid. Berada dalam masjid. Iktikaf dalam masjid. Nak bantu pegawai masjid pun boleh. Masya Allah tuan-tuan. Bantu tu bila kita apa? Sejadahnya, kemah keming, apa serba-serbi, lapu, kipah ke apa, tandah ke apa. Lagi hebat tuan-tuan. Ya, kita beri keselesaan kepada orang. Orang-orang mari siap, kemah lah ke dah. Tengok jasa pegawai masjid. Begitulah tuan-tuan. Orang mari, kita mari tu dia siap habis. Kemah habis dah. Ready dah. Untuk nak buat ibadat. Tak mari kata, warna sejadah tak apa lagi. Berani tak kemah lagi. Nah, tengok. Bila kita buat ready boleh. Persediaan dia panggil untuk ibadat. Itu tuan-tuan. Tanggung lagi comel dia orang mari menarik tengok dah. Ni masuk tandas tak dia nak guna. Dah. Siapa buat kerja sahabat kita lah buat kerja tandas. Kalau bukan pegawai jarang dah. Ada pun cuci tandas. Besar pahala dia tuan-tuan. Itulah dia panggil dah. Dan lagi kita tengok beberapa contoh lagi lah akan datang daripada ada contoh logik pada akal. Logik akal kita ada juga tuan-tuan berkaitan dengan akidah ni. Nah, kita akan tengok dalam hukum akal akan datang insya-Allah. Kita berhenti dah tu. Lewat sangat dah. Nah. Main tengok-tengok belakang dah ni. Main kelih-kelih belakang tak aci kelih-kelih sama-sama kelih-kelih belakang. Ya. Okey. Sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ni yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang tu adalah daripada kelemahan hamba sendiri. Sekian aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-Allah wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله